Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah pada kali ini yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Firdaus yang mengisahkan pada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu, bantulah channel Pak Mat, subscribe, like and comment. Silakan Ustaz. Innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni kat mana? Allah Ta'ala di kitabul aziz wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka bahawa kamu itu telah dikira sebagai orang beriman dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kamu itu masih belum diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dia suka, dia cinta kepada seseorang hamba, maka Allah akan berikan kepada itu ujian. Maka Rasulullah SAW yang dihormati dan Imam Tuan Bilal Al-Mursi yang dijalankan pasal para jemaah muslimat yang berahmati Allah yang dikasihi Allah sekalian, malam hari yang baru dengan umur yang baru, dengan waktu dan ketika yang baru, umur yang terus berlanjut, dan sebenarnya nak memberitahu kepada kita bahawa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada setiap yang ada dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ini masih terus menerus. Allah masih lagi memberi keberlangsungan nikmat yang banyak kepada kita semua, sehingga sedar datang tidak padamu masih lagi direzekikan oleh Allah dapat salat berjamaah, dapat menyambung silaturahim dan ukhuwah, dapat kita duduk dengan i'tikaf, dapat duduk dalam majlis-majlis ilmu. Bahkan para ulama menyebutkan keberadaan tuan-tuan pada malam ini di tempat yang mulia ini dengan hal kedetik majlis yang memperingatkan diri kita kepada Allah ini jauh lebih berharga, jauh lebih mahal daripada nilai harta yang ada di dunia. Maka bagi orang-orang yang diberikan kesempatan kelapangan untuk duduk dalam majlis ini, tuan-tuan pada malam ini, apabila memandang orang yang ada di luar sana dan kita mencemburuinya, untunglah orang itu dia pergi bercuti, untunglah dia boleh terus berniaga, untunglah dia masih lagi dapat pekerjaan yang dilakukan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya kita sedang menghina nikmat Allah yang luar biasa yang istimewa yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka berbanding nikmat yang sedang Allah berikan kita sekarang ini dengan hamba-hamba Allah yang mungkin sedang berurus urusan kerjanya, mungkin sedang bercuti, Allah Ta'ala besar, lebih berharga untuk orang berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, saya yakin semua yang ada pada malam ini juga di antara orang yang mempunyai cinta-cinta yang tinggi, pasti kita nak akan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan seorang itu layak untuk masuk di syurga Allah di akhirat kelak, melainkan dia kena banyak menjinakkan dirinya dalam syurga dunia. Kalau syurga dunia pun tidak dihadiri, syurga dunia itu jarang-jarang didatangi, maka jangan kamu berharap untuk mendapat syurga yang ada di akhirat kelak. Syurga dunia yang disebut Riyadhil Jannah itu tidak lain tidak bukan adalah majlis yang memperingatkan kita kepada Allah atau majlis yang kerap kali tuan-tuan datang majlis sebegini pun, begitulah akan mudah lancarnya mudah-mudahan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau tuan-tuan saya tanya soalan, tuan-tuan jawab dalam hati lah. Tanya juga soalan. Kalaulah kita ditanya oleh seseorang, adakah kita mencintai Allah dan Rasul? Saya pasti dan saya yakin jawapan tuan-tuan semua jawapan yang sama. Saya cinta Allah dan saya cinta Rasul. Kami cinta Allah, kami cinta Rasul. Dan apabila ditanya pada soalan yang kedua, adakah Allah dan Rasulnya mencintai kita? Ini jawapannya bagaimana tu? Nak dengar dulu. Adakah Allah dan Rasulnya mencintai kita? Jawabannya benar-benar Allah Ta'ala. Belum tentu.
Kalaulah ada seorang hamba Allah yang menyukai seorang perempuan, kita suka cinta seorang perempuan, belum tentu perempuan yang sama itu suka kepada kita. Walaupun kita tunjukkan kita punya kesungguhan, rasa kasih kita dan sebagainya, belum tentu orang tersebut suka atau mencinta kepada kita. Begitulah jawapannya. Kalaulah kita semua, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, itu jawapan kita lah. Dan alhamdulillah. Tapi persoalan di antara dua persoalan ini mana yang lebih penting? Nak cerita kita cinta Allah ke Allah cinta kita? Ada dia. Jawapannya adalah yang paling penting untuk kita ketahui bukan soalan nombor satu, soalan nombor dua. Kita boleh cakap Allah cinta Allah, saya cinta Allah, cinta Rasul boleh. Tapi nombor dua tu, kamu boleh tak dapat jawapannya. Agak-agak Allah sayang tak kita, agak-agak Rasul sayang tak kita. Dia contoh terang pada Allah. Maka untuk mengetahui sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ini kasih ataupun sayang kepada kita ataupun tidak, ada kaedah dan caranya. Ada kaedah dan caranya untuk kita kenal pasti. Nak identify saya ni ialah takut syok sendiri solat saya dah jaga majlis ilmu, tak tinggal zikir dia mulai, tapi agak-agak Allah pandang tak sayang. Soalan tu bukan kena tanya pada diri kita. Maka para ulama menyebutkan kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, sudah pasti orang tersebut mesti mencintai Allah berbeza-beza. Tapi kalau orang yang mengatakan dia cinta Allah, betul-betul lagi Allah mencintai dia. Maka apakah kaedah dan caranya? Para ulama sebutkan begini. Kalaulah zaman Nabi SAW ada, kalaulah Nabi bersama ataupun Nabi masih lagi hidup, zaman itu disebut at-tadrijut tasyri'. Proses penurunan wahyu itu masih turun lagi surah Al-Falaq, turun lagi surah Al-Kahfi, turun lagi surah Ar-Ra'd. Namanya at-tadrijut tasyri'. Proses penurunan Al-Quran beransur-ansur masih berlaku. Jadi kalau ketika zaman Nabi itu SAW masih hidup, kalaulah ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, akan dikhabarkan melalui Nabi SAW dan Nabi beritahu, orang ini Allah sayang. Maka para sahabat yang mendengar perkhabaran tersebut tidak lain tak bukan berita yang mengembirakan jiwanya. Betul ke ya Rasul? Betul. Saya mendapat kabar bagaimana Allah mengasihi kamu, Allah mencintai kamu. Ubay bin Ka'ab dan banyak sahabat yang lain. Karena tidak dapat berita tersebut, tidak ada berita yang lebih menggembirakan apabila mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba. Zaman at-tadrijut tasyri', proses turunan Al-Quran bertahap, itu zaman tersebutlah. Tapi sekarang Nabi SAW telah pernah meninggalkan kita, begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kalaupun Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita ketika ini, kita tak dapat tahu kerana tak ada orang boleh kabarkan saya mendapat wahyu malam semalam bahawa kamu dicintai oleh Allah. Tentu tak boleh. Kerana proses penurunan wahyu itu terhenti ketika pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu, turun Zabur, Injil, Taurat, semuanya turun sekaligus. Turun kitab sekaligus. Disebut jumlatan wahidah, sekaligus. Quran saja di antara kitab yang diturunkan munajjaman, beransur-ansur. Secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kita semua bagaimana dalam kamu nak mempelajari ataupun nak menjalani ataupun nak mengurus urusan kehidupan, mestilah bertahap, berproses. Itu satu poin yang paling penting. Bapak ingat Allah ajar kita macam inilah. Manusia dicipta daripada nutfah 40 hari, pergi alaqah 40 hari, pergi mudghah 40 hari, ditiupkan roh, dibentukkan bentuknya, diisi tulang 120 hari, itu kan panjang tempoh dia. Sama juga Allah cipta langit dan bumi dalam tempoh 6 masa dan sebagainya. Soalannya kan, boleh tak Allah cipta manusia tanpa melalui proses daripada nutfah yang melekat pada rahim alaqah dan jadi seketul daging? Boleh tak tanpa melalui proses itu Allah cipta manusia? Jawapannya sudah pasti. Boleh tak Allah ciptakan langit dan bumi yang disebut dalam Al-Quran sittatu ayyam, 6 tempoh Allah jadikan sesana? Jadi jawapannya sudah pasti. Habis kenapa ada proses? Kenapa nak cipta manusia ada tahapan?
Kenapa nak cerita Adam ada tahapan? Jawapannya sama juga. Para ulama menyebutkan at-ta'anni bi umuri. Allah nak ajar kita tuan semuanya untuk kamu berproses, bertahap dalam menguruskan urusan kehidupan. Saya bagi satu contoh. Disebutkan man ramal al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Siapa yang mengambil ilmu secara buruk, maka dia pergi juga akan buruk. Hari ini orang ramai nak ekspres apa? Nak makan nasi ayam ekspres, ambil segera sudah tentulah ekspres. Nak jadi Pak Ustaz ekspres, nak jadi anak dia tahfiz ekspres. Dia hantar anak dia, Ustaz kasih anak saya hafal Quran, insyaAllah, insyaAllah. Berapa lama tuan, lepas sebulan, 2 bulan dia datang balik kepada dia. Macam Ustaz, dah habis 50 juz tu belum? Alhamdulillah. Dia ingat hafal Quran dulu. Jadi nak ekspres, saya nak anak saya cepat dalam Al-Quran, saya nak ini, semua nak segera. Sedangkan Allah mengajar kita untuk melalui tahap proses. Kalau lagi tuan-tuan, receiver Allah Ta'ala mana saya nak tahu nama dia tuan-tuan, wireless microphone ni kalau rosak ni tuan-tuan, penting nak kena hantar kat kedai nak cek dulu apa rosak di bahagian wire terputus ke, dan speaker ke. Allah Ta'ala alam bisawab, yang mana mengambil masa dan tempoh. Tuan-tuan kereta rosak, hantar bikin benua 2 jam nak cek alternator ke apa ke, dalam dah kena pasti masalah. Saya nak order barang, tinggal kereta 2 hari. Tuan-tuan, ni benda mati, kereta mati, yang mati memerlukan masa untuk diperbaiki. Bukan lagi ni yang ada perasaan, kasih, sayang, cinta, benci ni lagi bukan masa. Begitulah manusia dalam menguruskan apa-apa perkara memerlukan proses. Siapa juga yang ambil ilmu secara buruk. Kalau tuan-tuan nak faham yang ni, kalau dulu ingat masa waktu kita belajar, esok ada imtihan, ada peperiksaan, malam tu kita puluh. Jadi pula kitab yang tebal ni, macam tu. Ni tuan, satu malam dia baca. Macam rasa perasaan macam nak rebus buku yang tuan, minum air sekali. Mudah-mudahan esok dapat jawapan. Tapi ternyata tak dapat. Pengalaman dulu Allah habiskan baca. Esok tuan, bila masuk berada di dewan peperiksaan, kita akan terkejut-kejut. Apa saya baca semalam? Kamu ambil ilmu secara buruk pada malam tadi, buruk juga dia keluar. Sebab tu tuan, kalau tuan ada anak ataupun cucu, anak saudara yang hafal Quran, pastikan pesanan yang paling penting, kamu nak hafal biar lambat-lambat, biar berhati-hati lambat-lambat. Makin lambat hafalan kamu untuk kamu hafal, makin lama kebarangkalian untuk dia kekal. Saya ada satu cerita sikit. Tapi dalam perangkatan ada satu perkara yang budak masa tu muda lagi. Kita muda lagi, jadi masa saya hafal adalah 1 hingga 20 juzuk dalam keadaan yang baik. Tapi bila 20 ke 30 juzuk tuan-tuan baca Allah, ni waktu itulah dengar ada anugerah, dapat allowance, siapa habis 30 juzuk cepat akan ada hadiah. Kita muda tu seronok. Jadi 20 juzuk hingga 30. Memang saya mula cepat. Apa kerana apa? Nakkan hadiah. Waktu tu habis itu tuan, dapat pula ada anugerahnya buat majlis dan sebagainya. Tapi kesannya sekarang, saya berdaftar dengan isbat hafalan Al-Quran di Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Sampai ketika ini masih lagi 1 20 juzuk, 20-30 belum tambah. Kalau tuan-tuan tanya saya, untuk 1 hingga 20 itu untuk dijaga dan diulang, insya-Allah mudah-mudahan dengan izin Allah boleh mudah-mudahan. 20-30 memerlukan kepada usaha yang lebih. Kerana tuan-tuan pada proses penghafalan dalam keadaan kamu bersegera, maka begitu juga hasilnya. Jadi bagaimana proses tadarruj, tasyrik, turun-turun dan beransur-ansur, begitulah sebenarnya proses yang Allah nak ajarkan kepada kita untuk sentiasa tidak tergesa-gesa dalam melakukan amal, solat, puasa, zakat dan sebagainya. Okey. Maka tuan-tuan pada Allah, contoh, kita nak bagi contoh. Ada satu ketika Nabi SAW perintahkan para sahabat, wahai para sahabat, kita kena pecahkan Khaybar ataupun binting Khaybar, tempat geng-geng Yahudi. Ini cerita dia banyak, saya nak cerita tak boleh tak pernah cerita sikit. Masa kat Madinah tuan, ada pasar time
satu lagi orang Yahudi telah pun menguasai ekonomi. Bani Qainuqa namanya. Bani Qainuqa adalah dia memang menguasai pasar Madinah begitu. Datang seorang muslimah, orang Islam perempuan datang nak beli barang di pasar, tapi itu diganggu. Bukan sekadar diganggu, bahkan ditarik pakaian, disingkap auratnya. Sampai ketika itu dilihat oleh seorang pemuda muslim yang lain, maka tuan dia pun apa? Dia keluarkan pedang, dia bunuh orang Yahudi tadi yang mengganggu, sehingga tuan tercampur akan dalam keadaan yang diganggu dalam keadaan yang dahsyat. Dia bunuh orang Yahudi tersebut. Maka orang Yahudi satu pasar tadi dia bunuh balik sahabat. Apabila perkara tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW, maka Nabi SAW terus mengajak para sahabat untuk begitulah pertemuan pertama, peperangan pergaduhan pertama di antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dan walaupun Nabi tahu Bani Nadir di antara yang sekongkol dengan Bani Qainuqa, tapi Nabi kata tak apa, Bani Nadir itu tak ada bukti jelas dia melakukan jenayah tersebut. Nanti Bani Nadir dijemput, Nabi datang tempat dia. Maka naik beberapa orang Yahudi atas bukit, nak jatuhkan batu semangat bunuh Nabi SAW. Pun pergaduhan yang kedua, nak katakan permusuhan yang sangat kuat. Bani Quraidah, jadi 3 dah, Qainuqa, Nadir, Quraidah, banyak lagi. Tapi Bani Quraidah ni dalam perang Ahzab mula-mula bersama dengan Islam. Dia tengok, Muhammad yang bagian macam nak kalah, dia pun paling tadah, dia terus bela dengan orang-orang musyrikin dan juga munafikin. Akhirnya tuan-tuan kepada Allah, para malaikat Jibril alaihissalam beritahu, ya Rasulullah, Bani Quraidah telah membela, kamu pergi settlekan mereka di Bani Quraidah. Nabi bercakap, ayo jom kita ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum illa bi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kamu yang salat malaikat telah sampai pada Bani Quraidah. Itu kisah dia. Dekat sini dah tuan-tuan, kan saya cerita soal tajuk pula, tapi dekat situ lah di antara terpecah ilmu pendapat. Ada sahabat yang mengatakan bila dah masuk waktu asar, jom kita salat. Dia terpecah pada 2 golongan. Satu ni ajak salat, jomlah salat. Yang ni pula marah, mana boleh salat? Nabi kata jangan salat melainkan sampai kat Bani Quraidah. Atau yang ni pula kata, sekarang dah masuk waktu, dia kata kita kena salat. Kita kena ikut cakap Nabi. Terpecah pada 2 golongan. Yang itu satu yang berpegang dengan Nabi sebut A lah dia buat. Nabi kata B lah kita kena buat. Nabi kata C lah kena buat. Tidak ada perbincangan lagi. Habis tutup buku cerita. Yang ni pula tuan-tuan, dia lebih para sahabat radhiyallahu anhum yang lebih menerokai ataupun tuan menggunakan kaedah. Maka dia kata, kalaulah Nabi suruh kita salat dekat Bani Quraidah yang jaraknya sangat jauh, mustahil. Sampai kat sana habis waktu solat, mesti Nabi bercakap itu ada kefahaman yang muafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Mesti ada kefahaman yang tersirat. Yang ni. Jadi kata mungkin Nabi nak suruh kita ini bersegera ataupun kita ini cepat dalam perjalanan, bukan lengkapkan rumah. Jadi tuan-tuan pecah pada dua. Yang ini solat, yang ini tak solat, dia teruskan perjalanan. Sampai sana waktu solat dah habis. Yang ini sampai lambat tapi dia sempat solat. Maka kedua-dua perkara itu tadi dianjurkan kepada Nabi SAW, dan Nabi tidak mengatakan salah di antara kedua-duanya. Okey saja. Kalau ada yang nak ikut di antara kata A buat, B buat C, tapi ada yang nak melihat apakah hikmah melakukan sekian, apakah hikmah pensyariatan, boleh tak begini-begini, minum dulu. Dan itulah 2 golongan yang pada hari ini kalau tuan-tuan tengok di antara yang satu senario yang agak menceritakan apabila mereka bertelanjang. Yang ini kita ikut sunnah Rasulullah, yang mana tak Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Yang ini tuan-tuan yang lebih bermuamalah dengan ilmu, kepakihan ilmu, melihat para ulama fiqh dalam membahaskan begini dan sebagainya, luar biasa. Maka tuan-tuan bergaduh di antara kedua. Ini cerita lain tuan-tuan, tapi nak cerita kita sama boleh cerita dia. Maka apabila berlaku tuan-tuan rahmatullah, ketiga-tiga ni bagi Qainuqa, Nadir, Quraidah, tiga-tiga dah kalah tuan-tuan, semua ni patah balik dekat benteng yang paling kuat, Khaybar. Benteng yang paling dan yang duduk Yahudi yang ada dalam tu semua pemberani yang buas-buas berlaku. Jadi apabila Nabi perintahkan Abu Bakar kasih pecah benteng Khaybar, ternyata Sayyidina
perkara itu berlaku, Nabi tersebut Nabi kata ini tak apalah, Qadan itu saya akan la'tiyanna hadhihi rayah Qadan rajulan yaqtahilla ala yadayhi. Esok saya akan bagi panji itu maksud panji perang yang akan diketahui oleh seseorang yang Allah akan bukakan pintu Khaybar melalui tangannya, ala yadayhi, pada tangannya. Para sahabat dengar, wah siapa ni? Para sahabat bertanya. Tambah lagi bertanya adalah apabila Nabi SAW menyebutkan orang ini yang saya maksudkan ini, yang Allah akan bukakan pintu Khaybar melalui tangannya itu, yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullah wa rasuluh. Dia itu adalah orang yang cinta Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul itu mencintai dia. Nak katakan dalam hadis tadi dan perkataan Nabi terbukti bahawa orang ini bukan sekadar dia mencintai Allah dan Rasul, tapi Allah dan Rasul juga mencintai dia. Lagi mahal. Para sahabat tentang lagi rasa dia rasa macam siapa bertanya tadi, siapa ni? Fabata apa namanya saya lupa dia. Fabata nas yadukuna lailatahum ayyuhum. Malam tengah spoil, nak tidur tak boleh. Tak nak tidur. Agak siapa esok? Itulah juga Allah Ta'ala bagaimana. Tapi malam tu malam yang agak kita pakai apa? Agak bertanya-tanya. Nak tidur pun tak boleh tu kan. Spoil malam tu. Siapa esok Nabi nak bagi ni? Siapa? Aku ke kau? Itulah. Subuh tu kan dikumpul para sahabat di lapangan, dan seakan-akan para sahabat nak menunjukkan dirinya. Mungkin nanti nak nampak saya pun nanti ke depan dan sebagainya. Maka tuan-tuan tidak Nabi bertengok-tengok. Nabi bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib. Rumah pun Nabi cari siapa? Nabi cari Ali. Sayyidina Ali tuan-tuan. Kata Allah, Nabi cari Sayyidina Ali. Apabila ditanya pada Ali, Ali tak ada. Ali tak ada. Mana Ali? Ya Rasulullah, wa yashtaki Ali, sakit mata ya Rasul, sakit mata dia kat rumah. Maka dengan izin Allah SWT Nabi jumpa dengan Ali, bagaimana didoakan, kemudian diberikan kesembuhan yang baik, diberikan panji tersebut kepada Ali, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah yang apa kita panggil, yang membawa panji dan tentera dalam memecahkan pintu Khaybar. Ini cerita yang lain, dan pecahkan pintu Khaybar mula dengan duel itu sebab apa sebenarnya? Duel one by one sampai dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan cabut pintu-pintu Khaybar itu dengan tangannya, dibuatkan apa namanya? Perisai. Luar biasa. Tapi kita bukan nak cerita kekuatan Ali dan bagaimana peperangan itu berlaku. Cuma nak ceritakan bagaimana contoh Nabi SAW menyampaikan bahawa orang ini Allah cinta dan orang ini Rasul mencinta dia. Sekarang kita kan macam kita sebutkan, proses penurunan wahyu dah tak ada. Kalaulah hari mendakwa wahyu masih turun, tuan, itu adalah satu perkara yang batil, yang sudah pasti tidak benar. Apa kata? Ayat T, Rasul kahar dan sebagainya, yang mendakwa bahawa mereka menerima wahyu. Macam apa? Dan tak ada dah terhentinya wahyu ketika mewafatkan Nabi SAW. Jadi senang cerita, saya dan tuan-tuan semua yang dalam majlis Allah yang mulia ini tak tahu pun sama ada apa cinta kita ada dia. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa tanda untuk kita tahu, untuk kita kenal pasti sama ada saya ni betul-betul Allah tengok ke saya, Allah pandang saya atau tidak. Kalau saya bandingkan diri saya dengan orang-orang yang ada di semulia berlaku, mereka orang yang rajin salat, mereka orang yang rajin ibadah, mereka yang rajin menghidupkan malam, mereka yang kuat daulat hati. Siapa saya? Pedih berfikir, siapalah saya untuk Allah pandang, untuk Allah tengok saya. Maka ada tanda dan kaedah cara yang disebut oleh para ulama untuk mengenal pasti sama ada kita ini dicintai oleh Allah atau tidak. Yang pertama, tuan-tuan menjawab, para ulama kata boleh diketahui pada diri kita sendiri sama ada Allah ni pandang kita atau tidak. Yang pertama adalah apabila seseorang itu mempunyai, jadi kita rasa lihat hati dia berbunyi, hati dia bersemangat, gembira ketika
dia itu melaksanakan ibadah. Ini bersatu macam ketika mana dia dengar azan berkumandang, dia punya semangat. Allah dah panggil saya ni. Orang seorang dia siap-siap pergi ke masjid, solat berjemaah dan sebagainya. Nah, terkadang ada yang bila azan dah masuk waktu. Itu contoh. Jadi setiap daripada kita boleh merasakan perkara tersebut. Ketika mana kita berada dalam majlis ilmu ataupun dipanggil untuk seruan solat dan sebagainya, adakah kita ini rasa gembira ataupun kita rasa berat? Tanda pertama apabila menyambut panggilan tersebut dalam keadaan yang bergembira. Itu dia tuan-tuan, masya-Allah. Kalaulah kita solat, tentang jadi solat isya, imam pun lepas habis imam boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam. Bapak dengar Alif Lam Mim. Solat maghrib isya, bila dengar Alif Lam Mim kata tu, ini tak sanggup muka ni. Kalau dah mula Alif Mim, takkan Alif Lam Mim dari kalau kita berarti Allahu Akbar, mustahil. Mesti bacaan yang panjang tu. Jadi bila dengar bacaan panjang tu, adakah kita ini berkelojak, rasa kirang gembira? Semua ni. Atau kita Allah lama ni. Itu dia tu. Tapi kita boleh rasa masing-masing. Atau yang lebih jelas tuan-tuan menjawab. Tata tadi masing-masing. Jangan kita tengok orang tu. Waktu Ramadan pernah tak ataupun berlaku tak pada diri kita berkira-kira menghitung-hitung? Masjid itu 9.30 habis. Sini 9.45. Besok ada lagi lambat 10 subuh. Mana kita pergi? Yang 9.30. Kalaulah menghitung-hitung atau berkira-kira, mana masjid area sini tuan yang lebih cepat? Surau ni cepat, yang ni surau ni baca laju, yang ni baca panjang tak nak. Kalaulah ada sedemikian bermaksud sebenarnya lah, mungkin ada kebarangkalian bahawa kita masih belum lagi merasa seronok dengan solat tersebut, dengan bacaan tersebut. Termasuk juga tuan-tuan, mohon maaf, ini juga berlaku kadang-kadang. Sebab itu telah disebut orang al-muqarrabin mukmin. Tak sama. Mukmin tidak semua. Kemudian mukmin, orang yang ada kepercayaan kepada Allah. Martabat yang lebih tinggi, muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Apa bezanya? Bezanya adalah muqarrabin dengan mukmin. Muqarrabin dia rasa asyik, dia rasa tenggelam, dia rasa sayang, dia rasa begitu berharga ketika ibadah. Solat bila selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terasa sedih, rasa macam habis waktu ketika mana dia itu sedang bercakap-cakap dengan Allah. Dia rasa sayu, selesai habis Ramadan berasa sayu, habis salat berasa sayu. Korban mukmin dia pula jalan pergi dengan baik ataupun ayam terbang. Dia punya salat ketika dalam salat tu, ketika berada di sana, salat kat surau siapa? Salat Assalamualaikum. Lega. Siapa lega? Boleh sambung lah, nak shopping, nak bawa isteri, bawa anak, nak pergi makan. Beza muqarrabin mukmin. Mukmin dia tetap lepas habis ibadah, alhamdulillah. Bukanlah tak baik kan, nak katakan jauh dengan muqarrabin yang ni. Ketika salat, lepas habis salat, dah salat, alhamdulillah, selesai tadi dekat sini. Kamu dah selesai salat? Ya, alhamdulillah, betul. Saya dah selesai dah salat. Kamu dah salat? Dia merasa lega. Dan itu juga perkara yang baiklah, sebab dia telah menyelesaikan kewajipan. Tapi gembira, rasa lapang selepas menunaikan salat. Yang ini sedih dan kecewa bila selesai ibadah. Itu beza. Kalau lagi, jadi orang-orang yang bersemangat, tak kisahlah dia bila mendengar akan bacaan yang mungkin sedikit macam, tapi tuan mohon maaf, imam itu kena main peranan. Ada kena pengetahuan. Kalau maghrib tuan memang tak boleh dia pukul surah Al-Maidah satu surah, tak boleh. Dia ada surah-surah isyak, bahkan ada di antara surah-surah yang memang Nabi sebut
yang boleh dibaca dalam dengan berapa ayat dan sebagainya. Tapi kalau isyak dibaca Baqarah 3 buku tuan-tuan, memang boleh mengundang apa tuan-tuan? Mengundang kemarahan dia. Dia ada kaedah dan cari subuh mesti panjang. Kalau subuh imam baca 1 buku tuan, jangan ada yang kat belakang Allah. Kerana itu memang disunahkan waktu subuh untuk baca dengan bacaan yang panjang. Semoga boleh insya-Allah. Okey. Pada ini. Jadi ketika mana kita dapat merasakan diri kita dalam macam apa bahawasanya saya rasa bila saya duduk dalam majlis-majlis begini, duduk dengan saya rasa tenang je. Suka saya. Tapi ketika lepas habis majlis ilmu, lepas habis solat, saya pakai selipar nak balik rumah, macam ni sekarang. Saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan sekarang ada masalah tak? Saya jawabkan ada. Setiap kali kita ada masalah. Saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah. Setiap kehidupan manusia mesti ada masalah. Ataupun perkara-perkara yang melengkung kehidupan. Tak anak, makan, tak makan, kesihatan, tak kesihatan, isteri, tak isteri, adik-beradik, tak adik-beradik, tuan-tuan, tempat kerja, tak ada tempat kerja, ekonomi, macam-macam ada, ujian ada. Sekarang dalam masalah-masalah itu dah selesai ke belum? Saya jawabkan lagi tuan-tuan, belum. Belum selesai ni. Rumah mesti tak tampung, tuan-tuan, belum selesai lagi. Banyak urusan. Tapi sekarang ketika saat berdetik ni, ada tak tuan-tuan risau, resah, mikir? Jawapan dia takkan ada. Tak terfikir pun walaupun masih banyak tersusun akan masalah ataupun perkara-perkara yang nak diselesaikan masih banyak. Tapi sekarang tuan-tuan musim tak. Bila kerusingan itu akan mula menghinggap semula ke dalam pemikiran kita, detik tuan-tuan keluar daripada rumah Allah yang mulia. Tuan-tuan rasalah sekarang ni tak terfikir. Balik ni tuan-tuan lepas habis isyak, tuan-tuan pakai selipar, tidak lagi nak selesaikan, nak gosok baju ni, nak selesaikan ni. Tuan-tuan, time tu waktu dia akan datang. Sebab itu Allah janjikan ketika mana orang yang berada di dalam majlis atau taman syurga ni, orang yang wa'anzalat alaihim sakinah, Allah campakkan di ketenangan yang luar biasa. Dan terkadang kerana ketenangan itu memang luar biasa, tertidur dalam biasa. Jangan marah. Dan bila terkadang memang dia sedang merasakan ketenangan yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau yang tidur tadi sekalipun, tuan-tuan macam Allah, kita tolak tangan dia ataupun kita tolak, Ustaz kat depan, contohlah agak-agak simbolan yang kena tolak, yang kena terganggu tidur, dia marah lah. Tak marah juga. Sebab ni Allah sedang campakkan ketenangan yang luar biasa, tuan. Dia marah tak marah. Tapi tuan-tuan pergi pasar malam tu, di majlis-majlis ada pesta layang-layang yang berjaya mana tu, Allah Ta'ala orang-orang terlanggar sikit tu. Dia tengok kita mata mata Allah. Kerana tempat tersebut tak diturunkan akan rahmat, tak diturunkan akan ketenangan. Perkara yang kecil boleh berlaku perbalahan. Di sini tuan-tuan, tolaklah sibuk tangan dia tuan-tuan, kita pintu dengar, tak akan marah. Mudah-mudahan insya-Allah malaikat contohlah umpama itu. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, dulu tenang, itu dia rasa seronok dalam majlis ilmu. Itu merupakan tanda mudah-mudahan kita di dalam Allah tengok, Allah pandang, kita dengan Allah sayang, kita pandang dengan izin Allah SWT. Allah cinta kepada kita. Itu di antara tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ini topik perbincangan yang besar. Baru nak masuk topik yang besar. Tadi mukadimah. Saya ingin membahas sebab ni pengajian kita yang pertama. Dulu subuh, pertemuan kita yang pertama subuh. Pertama untuk pengajian ni, jadi saya belum tentukan lagi pengajian apa yang nak dibawa. Mungkin pengajian tentang akhlak, mungkin tak ada pun tidaklah. Sebab tadi Raja dah beritahu tafsir Raja Bugadi. Mungkin tengoklah Allah Ta'ala alam, mungkin hadir, mungkin tengoklah apa yang bersesuaian pada pertemuan kita pada bulan depan, sebulan sekali. Jadi malam ni saya ambil satu topik yang mudah-mudahan tuan-tuan ni nak masuk main point yang paling besar. Syarat nombor 2 ataupun bukan syarat, kaedah nombor 2 untuk mengetahui sama ada kita ini disayangi oleh Allah atau tidak adalah ketika mana kita dituntut ujian. Itu tuan sebenarnya. Kalaulah ada masalah, ada ujian,
adalah perkara-perkara yang memberatkan kehidupan kita, sebenarnya itu merupakan tanda bahawa Allah SWT kita cinta. Jadi bahasa dia ataupun hipotesis dalam sains, semakin besar ujian menimpa kepada kita, semakin besar kecintaan yang bahkan Allah berikan kepada kita. Nabi dan sebut dalam hadis riwayat Ibnu Tirmidzi, inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya semakin besar ganjaran yang bakal Allah berikan kepada seseorang itu, kurniaan Allah yang bakal Allah berikan, pasti didatangi dengan 'idhamil bala, dengan ujian yang besar dan berat juga. Itu teman-teman. Jangan sangka kita nakkan pahala yang besar-besar, tapi bila tanya kamu nak ujian yang besar ke kecil? Dia kecil lah Ustaz. Kamu nak ujian yang macam mana? Berat ke ringan? Ringan lah Ustaz. Kamu ada keinginan masuk syurga? Saya nak masuk syurga Al-Firdaus. Cita-cita dia tu kan lambung tinggi, tapi tak berani untuk berhadapan dengan ujian-ujian tersebut. Tak boleh. Kerana tuan-tuan rahmat Allah, dan disebut semakin besar bakal. Jadi contohlah tuan, contoh mudah. Kalaulah kita tak berani, tak sanggup untuk menerima ujian-ujian yang besar, begitulah kita ini tuan-tuan. Kamu di akhirat kelak, begitulah keadaan kamu yang tidak mempunyai apa-apa kelebihan, tidak ada keistimewaan pun yang diberikan oleh Allah. Kerana apa? Kamu memilih untuk jalan-jalan yang sedemikian. Tapi bagi yang mereka tahu ketika mana Allah memberikan ujian, tanda Allah kasih sayang, berlaku sesuatu musibah, dia terus berinteraksi, baru mungkin Allah tegur dan sangat tegur atas mungkin kesilapan yang saya lakukan, potensi besar untuk diberikan laluan khas. Allah buat special link. Ini bagi yang berat ujian-ujian yang kat dunia itu yang lepas. Ini laluan dia tu. Yang lain berasak-asak, yang lain tuan-tuan bertipu-tipu, laluan khas diberikan bagi mereka yang telah diberikan dengan ujian yang berat di dunia. Nabi sebut tuan-tuan, hadis ataupun hadis yang pertama sekali saya baca, wa inna Allah, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, bila disuka cinta pada seseorang, itu alahum, Allah pasti akan benci. Jadi kalau tuan-tuan duduk sekarang, tuan-tuan, Ustaz cakap semua orang ada masalah. Saya tak ada masalah. Kesihatan saya okey, duit dalam bank saya banyak, anak-anak saya semua berjaya okey, kerja saya semua okey, apa tak ada masalah kan? Yang itu tuan-tuan yang sebut begitu sedemikian rupa, dikhawatiri, takut-takut apa tuan-tuan? Bentuk kenikmatan yang Allah bagi itu supaya dia terus lalai dan reka. Istidrak. Fir'aun semua pun tak pernah demam nak kedah lagi. Semua demam, sakit-sakit tidak ada lah. Sihat, ada ketolak begitu. Merupakan di antara nikmat kesihatan yang Allah teruskan beri. Sila ambil lagi, ambil supaya kamu terus rasa bongkak, rasa dirinya lebih baik. Saya tak pernah sakit, sampai dia kata inni rabbukumul a'la, saya Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada kehidupan kita seminggu 2 minggu ni tengok jalan lancar je semua, saya tengok anak semua taat, duit semua ada, semua sakit semua tak ada, tuan-tuan kena risaukan diri sendiri. Begitulah tuan-tuan, saya kata ini macam ada something wrong somewhere. Saya kata semua anak okey dulu, semua kerja okey, selesai alhamdulillah, semua badan sihat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bawa kereta, ini cerita benar, bawa kereta bawa balik ke majlis ada majlis walimah, balik tayar kereta meletup, detik tayar kereta meletup teman, saya punya rasa kemanisan belum selesai, saya tutup ini nampak kita, ayo kita pergi bengkel lah. Tapi pergi bengkel dengan keadaan pikiran gembira, walaupun pada hakikatnya tuan-tuan ialah perlukan biaya, perlukan duit, nak betulkan dan sebagainya, tapi bentuk Allah santun Allah tegur kita. Kamu letup tayar, tapi sebenarnya keadaan baik, tapi nak katakan hebat Allah dah bagi semua baiklah. Istilah datang ujian, pasti bila datang ujian bagi orang yang sudah memahami kaedah Allah berinteraksi, dia akan rasa manis. Cantik lah, hebat lah. Betul kata ya, saya bayar, tetap rasa alhamdulillah. Kerana barangkali itu satu perkara yang baik,
masih lagi tengok saya, Allah masih lagi tengok. Mungkin mudah-mudahan Allah masih bagi perhatian saya yang hina ni, tak banyak amal ni. Mungkin Allah bagi saya ni, alhamdulillah amal selesai. Ada gitu. Kalau tuan-tuan rasa sembuh, duduk kat kursi kat rumah dalam kursi urutnya kan, datang kursi sedap, saya okey lah. Kena risau-risau sendiri, ada bertanya-tanya, apa yang saya buat ni? Kenapa tak ada mampu masalah? Bukanlah kita cari masalah, kita minta jawab masalah, tuan-tuan. Tapi persiapan diri perlu ada. Kalaulah berlaku ketika itu, maka kita tahulah, ini waktu Allah sedang berinteraksi dengan saya, Allah sedang menyapa saya, Allah sedang bercakap-cakap dengan saya. Mudah-mudahan saya ini orang yang dipandang oleh Allah, ada tempat, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan nak ujian yang berat atau yang ringan? Kalau yang berat, pasti apa yang bakal diterima di dunia. Faman rada falahu rada, falahu sakht falahu sakht. Siapa yang diberi ujian berat, kerana dalam keadaan yang lapang dan menerima takdir rada, maka aku akan memberikan keredaan yang tinggi. Sayang kepada orang ini. Faman sakht falahu sakht. Siapa yang berduka cita, kenapa saya ni anak seorang? Ya, saya nak buat contoh. Kalau keluh kesah yang biasa berlaku, anak saya 7 orang, tapi suami saya meninggal. Itu anak seorang. Pula kenapa saya yang Allah tarik suami itu? Kenapa anak saya yang Allah tarik nyawa dia? Contoh begitulah. Dia sentiasa menyalahkan takdir dan sebagainya. Kamu berduka cita dengan ujian, kamu marah Allah tarik nyawa suami kamu, Allah bagikan kamu ujian, maka ketika kamu berduka cita, maka kesengsaraan yang akan kamu terima di akhirat kelak. Hadis Nabi SAW, kamu sebut kalau sangat berduka cita, sengsaralah kamu selama-lamanya nanti di akhirat kelak. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka di antara satu perbahasan yang besar, tuan-tuan, kita nak cerita dulu tentang keyakinan dan sebagainya. Tapi saya nak bagi cerita itu poin dia. Di antara bentuk ujian yang kita terima adalah di antara tanda kasih sayang Allah SWT kepada kita, ataupun masih lagi Allah memandang dan mudah-mudahan mencintai kita dalam rahmat Allah. Cuba bayangkan betapa malang orang ini ditimpa musibah, mungkin perniagaannya tidak meraih keuntungan yang baik, maka dia pun berduka cita. Mulalah dia mengeluh kesal, dia dengan omelan-omelan yang kata-kata yang tidak baik. Ketika itu cuba bayangkan, dia itu dah malang, tak dapat duit, berduka cita, tak ada untung, hidupnya makin susah, akhirat lagi parah. Cuba bayangkan betapa merugikan, betapa malang. Kamu dah berduka cita, kamu sedih, kamu berdosa dalam keadaan sedih, akhirat lagi malang, lagi parah, lagi sengsara. Habis Ustaz, yang ini sama macam mana? A, B, ujian sama juga. A kena ujian, anaknya meninggal dunia, ini pun anak meninggal. Yang itu sama berduka cita, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Kamu berduka cita, akhirat jadi sengsara. Yang ini kena sedih tak? Sedih. Sedih fitrah. Cuma manusia tak rasa saya rasa. Tapi ketika mana berlaku macam itu, tuan-tuan, dia dapat berinteraksi dengan takdir Allah tadi. Kalaulah saya jaga anak saya dengan baik, bagi makanan khasiat yang baik, kemudian datang seperti minyak yang penuh, begitu juga Allah mengambil nyawanya, maka nak pasti Allah SWT ada hikmah yang besar. Barangkali Allah menyayangi dia, barangkali Allah akan dibantu saya di sana, mungkin Allah nak uji saya. Janganlah sedih, membuat fitrah. Tapi untuk dia mampu berdepan, berdamai dengan takdir, tuan-tuan adalah perkara yang menyebabkan dia mampu mengharui kehidupan selanjutnya dalam keadaan yang baik. Saya pernah, waktu lagi kan, ni pun waktu dah lama ni, waktu dulu dah. Dan waktu kita belajar duit sikit je, simpan kat kunci. Dan ketika tu tuan-tuan kita duduk dan biasalah di rumah dan sebagainya, duit hilang. Waktu hilang, tuan-tuan, saya punya kecita, sedih, kecewa itu sangat luar biasa. Sebab itu sahaja bekalan yang ada dalam Rahmatullah. Cerita banyak, tapi saya ingat lagi, tuan-tuan, bila sedih, kita tanya yang ni tak tahu, tanya tak tahu, maka tuan-tuan, saya pun baring atas katil. Waktu sebelum saya nak tidur tu maksudnya apa? Saya kata, ya Allah berikan itu, pada hakikatnya bukan milik saya, Allah punya juga. Jadi Allah salurkan sekejap pada tangan saya supaya saya rasa gembira. Maka
gembira dengan miliknya, bukan milik saya, milik Allah. Jadi Allah nak bagi kegembiraan sekejap, Allah nak tarik semua kegembiraan. Itulah yang saya bercakap ulang-ulang. Rezeki hakikat Allah punya, Allah bagi kita sekejap, cakap. Mula sedih tak? Tertidur, bangun tidur teman, seakan-akan tidak ada apa pun perkara yang berlaku. Kita hilang dari dah tak selesai dah. Jalan kehidupan dalam keadaan yang biasa. Tapi berbeza tuan, kalau orang yang bersangkut pada dunia, dia tak serahkan urusan kepada Allah, tak reda urusan itu, dia serah sangkut. Kalau dia hilang tadi, boleh bayar sewa, boleh beli telefon baru, boleh begini tuan. Percayalah, lapan bulan lepas tu bila jumpa, tamat bulan masa tu hilang duit. Kalau tak hilang mungkin saya dah tukar apa bulan, Allah tak nak tukar 10 ribu. Dia cerita habis setahun, tahun lepas aku hilang duit gini. Bila sangkut pada dunia tuan, kecelakaan akan berterusan sampai bila-bila, sebab takkan habis. Saya dengan ini, tapi bila sangkut dengan Allah, berurusan dengan Allah, serah dengan Allah, waktu itu juga tuan, Allah bagi kelapangan kekuatan jiwa, boleh kita menghadapi kehidupan masa akan datang dalam keadaan yang baik dengan izin Allah SWT. Perbahasan kita belum habis lagi tuan. Tadi waktu nak menunjukkan, mudah-mudahan kita akan sambung sedikit pada pertemuan akan datang dengan izin Allah SWT. Jadi mohon kepada Allah, mudah-mudahan latih lagi diri kita nak macam baik group. Kita cuba latih diri untuk sentiasa rasa lazat, cari kemarisan, kelazatan ketika melaksanakan ibadat. Mudah-mudahan itu tanda Allah kasih kepada kita. Dan setiap kali tuan-tuan terima musibah dalam bentuk aku sekalipun, datangkan dalam fikiran kita, ini bentuk Allah sedang nak berinteraksi dengan saya. Dan Nabi sebut, kalau Allah bagi ujian, tanda Allah sayang. Mudah-mudahan tuan-tuan menjadi kekuatan kepada kita dalam mendapati ujian, dan terus menghabiskan sisa-sisa umur kita dalam rida dan akan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Tuan-tuan, kita tangguh dengan tasbih Qur'an Suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ij'al hadha jam'an wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja tazkirah kali ini yang telah disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.